Astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Cuba lihat kepada unta. Ia sejenis binatang yang aneh. Boleh berjalan di padang pasir berhari-hari tanpa makan dan minum, di samping memikul barang-barang di atas belakangnya. Tuhan mengajak manusia memikirkan khusus kepada unta. Firman Tuhan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bermaksud, apa tidaklah mereka memikirkan tentang unta, bagaimana ia dijadikan. Seterusnya musannif rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk kita merenungi secara khusus sejenis binatang yang Allah cipta, namanya unta. Unta ni oleh kerana dia hidup di tempat turun Al-Quran, maka hikmah dan tujuannya menjadi mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada orang yang duduk di padang pasir untuk merenungi ciptaan Allah terhadap sejenis binatang yang namanya unta. Pada unta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama di sini disebut bahawa unta ni anehnya kerana dia boleh berjalan di atas padang pasir. Padang pasir ni yang pertama sekali dia panas. Panas yang pertama kerana dia menerima terik matahari. Maknanya seseorang yang berjalan di atas padang pasir, kalau dia berjalan tanpa dia berkasut, boleh menyebabkan kaki kita tu melecup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi unta ni Allah cipta dia dalam keadaan dia memiliki kaki yang sesuai untuk dia tidak berdepan dengan kesan daripada kepanasan pada pasir. Yang kedua, di atas langit sana terik matahari. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Tuhan mencipta unta ni, dia mampu untuk berjemur di panas matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta unta ni sabar. Binatang yang sangat sabar dalam memikul amanah ataupun memikul kerja-kerja ataupun memikul barang yang dimuatkan ke atas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan binatang unta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi kat dia iaitu dia mampu untuk tidak makan dan tidak minum dalam berhari-hari berjalan tu. Dia tak perlu makan dan minum kalau tak berjumpa dengan tempat yang untuk dia boleh makan, seperti di oasis ataupun di wadi-wadi. Jadi kalau jumpa wadi-wadi itu, dia boleh menambah air ke dalam diri dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air dalam diri dia tu ada tangki, ada tank yang menaruh air, menyimpan air, iaitu di atas guh dia. Itu Allah cipta. Tidak ada sejenis binatang yang seperti unta dapat menyimpan air dalam tangki dalam diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah suruh tengok unta tu. Yang seterusnya, unta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau berhenti di padang pasir, kalau berhenti di wadi-wadi, di wadi-wadi ni banyak kehidupan. Di wadi-wadi ni pokok-pokok berduri, seperti contohnya pokok kaktus. Pokok kaktus ni boleh menjadi makanan unta. Orang lain atau binatang yang lain tak ada keistimewaan tu. Unta kalau dia makan tumbuhan-tumbuhan berduri itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak melukakan mulut dia. Ini ialah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan cipta pada unta. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah sebut, Allah suruh kita melihat unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mencipta unta ni sesuai dengan seorang muslim. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita sembahyang melalui perintah Allah Subhanahu wa taala di langit yang tinggi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun membawa kefarduan sembahyang.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan praktikal sembahyang itu 1/3-nya ialah seperti mana unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang kafir Quraisy tak pernah melihat ataupun mereka tidak begitu prihatin terhadap ibadat yang Allah fardukan kepada orang Islam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan sembahyang pada orang Islam, kalau Tuhan nak bagi hidayah, Tuhan jentik hati dia. Dia tengok unta, dia tengok orang sembahyang. Bila dia tengok unta, dia tengok orang sembahyang, dia kata hampir-hampir sama. Yang pertama, unta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika dia nak terum, tu dia turun seperti mana kita turun kita nak sujud. Kalau tuan-tuan pernah naik unta, kita duduk di atas unta tu, dia turun tu, masalah sayyidina Muhammad, seperti kita diri, kita nak turun sujud. Maknanya siapa-siapa duduk atas dia, kalau pegang tak kemas, tertomoh. Contoh macam anak kita, salah Sayyidina Muhammad, kita duduk, dia bergantung di belakang kita, dia naik kokoh, dia bergantung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini cerita anak yang tak ada isu, masih belum berkhatan, bagi contoh, dah berkhatan. Anak ni kokoh kita. Bila mana kita nak sujud, jadi kalau silap hari bulan, dia akan tertomoh. Begitulah yang Allah cipta pada unta, dia turun seperti mana kita turun nak sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila mana dia dah duduk, kakinya terlipat seperti mana kita duduk dalam tahiyat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ayat yang kita baca ni, Allah suruh afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mereka tak tengok macam mana Allah mencipta unta. Tak, jadi 1001 pengajaran dapat dilihat pada Allah mencipta unta. Itu tak kira lagi sifat yang duduk dalam diri seekor unta. Unta ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang yang pertama dia sabar, yang kedua dia bersifat dengan sifat cemburu. Sifat sabar ni sifat Allah. Begitu juga cemburu pun sifat Allah juga. Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang maha sabar. Sebab tu Tuhan disebut dengan sabur. Tuhan yang maha sabar. Tuhan bukan sangat sabar, tapi Tuhan dia sudah bersifat dengan sifat sabur. Sabur ialah Tuhan yang maha sabar. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabar ni merupakan akhlak hati. Sabar ialah merupakan sifat dan perangai yang kita kena usaha nak mencapai sifat sabar ni. Sebab orang berjaya ni kalau dia sabar. Dalam hidup kalau sifat ni tak ada, kita tak akan berjaya. Maka sebab itu dalam ayat yang kita baca, ayat yang disunatkan kita baca pada saat kita nak mengakhirkan majlis, iaitu wal asri. Allah kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali siapa-siapa yang beriman dan beramal-amal soleh, kemudian sering ataupun selalu
berpesan-pesan di atas kebenaran dan berpesan-pesan di atas kesabaran. Dalam situasi yang kita duduk ni, kita kena banyak pesan sabar. Bila main musim Covid ni tuan-tuan, ni waktu kita diuji dengan berbagai-bagai ujian. Mak ayah dah sonok dah 20 hari bulan nak buka sekolah. Tengok renjak pula, renjak lagi. Ni dia menguji. Bahkan ada pelajar-pelajar dah rindu nak pergi sekolah dah. 2 hari lepas saya jumpa dengan satu orang waris. Dia kata, "Ustaz, ni dah nak pergi sekolah dah Ustaz ni. Teringat sekolah dah." Salah Sayyidina Muhammad. Kita kena sabar. Dalam situasi kita duduk ni, ramai juga orang bercerai. Covid ni. Sebab tak ada nak melangsung kehidupan. Bila pendapatan tak ada, rumah tangga jadi masalah. Perkelahi panjang masa. Dekah bini piu. Akhirnya ramai yang bercerai. Dalam keadaan kita duduk ni juga, bukan sakat tu, ramai yang bunuh diri. Ni rekod Malaysia. Yang bunuh diri ni bukan Cina, orang Islam kita. Isu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu berhutang. Bila berhutang tak nampak jalan. Yang boleh bagi hutang alung. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berhutang dengan alung bukan kira. Hatta baru ni saya dengar cerita satu perempuan, bukan jauh pun di Kedah kita, kena rimbuk dengan alung. Dia kata, alung kata, "Hang tipu kami." Buah tu. Jadi kalau iman kita tak kuat, nampak jalan yang paling senang bunuh diri. Jadi rekodnya dalam sebulan lepas ataupun dalam 2 bulan lepas, 200 orang Islam dah bunuh diri. Bila bunuh diri ni kritikal. Bila bunuh diri, akan tercabut iman ketika mati. Menyebabkan orang bunuh diri kekal dalam neraka selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi kita. Tak kurang juga yang kena buang kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kena bertempur dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya jumpa dengan kaki tangan Malindo. Dia sebut, "Ustaz, tolong doa, kerja tak ada lagi, kena buang kerja." Ini situasi kita duduk. Jadi situasi ini kena sabar. Mana kalau kita sabar, kita berjaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kekuasaan dia, dia mencipta sesuatu itu untuk dia nak menguji kita. Dan kita kena berusaha untuk berjaya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar penting. Bila sabar baru dia pergi redha. Kalau redha, barulah kita boleh masuk syurga. Sebab sifat orang akan masuk syurga ni ialah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka, redha kepada Allah, Allah radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun redha pada Allah. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak mendapatkan keredaan Allah, kita kena terlebih dulu meredai takdir Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, kalau kita nak pi ke redha, kita tak melalui sabar, kita tak boleh redha. Ni kena sabar dulu dengan ujian Allah, barulah dia pi kita rasa redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena redha dengan Tuhan. Sebab itu wirid pagi-pagi tu dalam maksurat, bagi orang yang mengamalkan maksurat, ialah raditu billahi rabba. Aku redha Allah Tuhan aku. Redha ni pada apa? Pada semua takdir-takdir yang ditakdirkan kepada kita
wajib kita redha. Macam mana hukum orang yang tak redha dengan takdir Allah? Dia akan dimurkai Allah. Kita hidup ni, kita tak mau kita kena marah. Tak seronok kena marah. Kita balik rumah, soalan waktu kita mengaji sekolah dulu lah, nak balik rumah syok lah, cuti. Sampai di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehari, 2 hari, 3 hari okey lagi. 3 hari mula kena marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila balik rumah kira nak tidur. Mak kata ha ni balik tidur. Mak pun perang. Teringat solah balik. Siapa mau kena marah? Tak mau kena marah. Kita kerja di pejabat, kita nak sonok-sonok, tapi kalau kena marah tak sonok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, mau ke kena marah dengan Tuhan? Tentu kita tak mau. Boleh tak kita tahu kita tu dimurkai Allah? Tahu macam mana? Hati kita tu berserabut ke, berselerak ke, bercelaru ke, tu tanda dia kita sedang duduk dalam lingkungan kita tak mendapat keredaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab tu Nabi kita SAW dalam sehari semalam, Nabi sendiri yang tak berdosa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beristighfar sebanyak 70 hingga 100 kali. Hari ni kita istighfar lagi 70 hingga 100 kali. Kalau tak, sehari balik sebelum tidur pegang tasbih, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tak mau tidur malam ni ataupun tidur malam dalam malam-malam bila pun dalam kemurkaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak kata astaghfirullah, dia kena ingat dulu, hari ni daripada pagi kita buat apa? Ada tak benar salah kita buat dengan Tuhan? Kalau kita keluar ke pekan Kuala Nerang tadi, kita pergi Al Ustaz tadi, tengok tak perkara yang Tuhan tak bagi tengok? Dengar tak perkara yang Allah larang kita dengar? Bercakap tak benda yang Tuhan tak bagi bercakap? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang jadi modal untuk kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hak kita kata lepas semayang tadi, hak tu bukan hak tu. Hak lepas semayang tu berkait dengan semayang, bukan hak dosa hak tadi tu. Jangan salah faham. Bila kita semayang kita semua tak sempurna. Kalau hari ni kita sibuk, perkara banyak kita kena fikir. Ada benar duit yang kena bayar tak selesai lagi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ada urusan yang masih belum sesuai dengan orang. Bila semayang duk main tu, orang, duit apa semua. Sedangkan hati kita ni kena tumpu dengan Allah. Hati kita ni kata ulama, dia seperti cermin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti cermin muka. Cermin muka ni ada satu muka ya. Bila kita menghadap kepada dunia, kita tak menghadap pada Allah. Kalau kita menghadap kepada Allah, kita tak menghadap pada dunia. Hari ini kita menghadap pada dunia banyak. Akhirnya bila main semayang, dunia lah main dalam mayang kita. Lepas tu kita bagi salam. Lepas imam bagi salam, kita bagi salam. Imam pun kata astaghfirullah, kita pun kata astaghfirullah. Astaghfirullah tu ialah nak cover hak semayang ni, hak tak sempurna ni. Tuhan minta ampun Tuhan. Allah Tuhanku, ampun dosaku, ampun kesalahanku. Aku cuba nak buat terbaik Tuhan, tapi jadi juga seperti minta ampun Tuhan. Ni semayang. Lepas tu hal lain tu, kalau kita ingat, kena kata astaghfirullahalazim. Kalau 100 kali dosa yang kita buat, 100 astaghfirullah. Kalau 5 kali dosa kita jumpa, kita buat sehari, 5 kali astaghfirullahalazim. Kalau kita boleh memperdetail satu, wajib satu demi satu kita kata astaghfirullahalazim.
Lepas tu tidurlah dalam keadaan tenang. Tidurlah dalam keadaan kita tu tak ada dosa. Kalau kita mati pada malam tu, maka matilah kita tanpa dosa. Alhamdulillah lah. Jangan tidur malam masih belum selesai dengan Tuhan. Lepas tu jangan tidur malam kita masih belum selesai dengan orang. Dengan orang ni hak mana? Dengan orang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu yang kita bersalah dengan dia, ataupun yang dia salah dengan kita. Ada orang yang kita salah dengan dia, ada orang yang dia salah dengan kita. Maknanya malam sebelum tidur Sayyidina Muhammad kena bagi selesai dua situasi ni. Yang pertama, keadaan kita yang salah dengan orang. Hak ni kena telefon. Kalau diangkat lah, telefon, Assalamualaikum. Dia kata Waalaikumsalam. Nak minta maaf. Apa pula? Ada masalah apa? Saya tadi ni, sebut satu. Antara dia ialah mengumpat. Mengumpat maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut buruk orang di belakang orang. Tapi selagi mana hak kita cerita buruk dia tak sampai kat dia lagi, kita masih boleh kata astaghfirullahalazim. Tapi kalau sampai kat dia dah, tak boleh dah kata astaghfirullahalazim, tak selesai lagi. Dia selesai tak mana? Kena pi kat dia, kena minta maaf dia. Allah Muhammad. Huluk-huluk tangan, minta maaf no. Dia kata, ada apa pula? Sampai lagi berita antara hang aku. Sampai dah. Berita apa tu? Hambuh aku. Hambuh aku sampai dekat aku. Oh, sampai dah, minta maaf lah. Kalau dia kata maaf, selesai, boleh balik. Kalau dia tak kata maaf, tak selesai. Barangkali masalah Sayyidina Muhammad kena bercucuk air mata juga aku tu. Kalau kita kata maaf lah, aku nak maaf kan? Dia buat panjang. Maaf lah, hang kata sedap kat aku, hang nak aku maaf kan? Dia buat payah. Tuan-tuan, apa politik nak bagi selesai tu, pandai-pandailah. Aku nak minta maaf banyak-banyak kat hang ni, tolonglah. Aku ada ni dalam poket ada RM50, mau tak? RM40 ambil kat aku. Kecil RM50 tu. Tu berapa? Untuk hari ni hang kata kat aku 300. Untung. Harga kemaafan tuan-tuan kena bayar. 300 no. Allahu akbar, kalau macam tu masalah senama. Aku bayar. Tapi aku telah bayar cash lah. Tak apa, tak cash pun hari RM50 pun okey. Yang pentingnya kemaafan. Kalau tak ada duit, kita kata kat dia, macam ni lah, aku tak ada duit, tapi aku ada tenaga. Han nak suruh aku buat apa? Dia kata, Han menambah belakang rumah aku. Dia nak pergi menambah. Tu harga kemaafan tu. Aku maaf tu. Jangan buat muka dengan orang. Jangan buat lebih kurang dengan orang. Kita hidup ni, masalah Sayyidina Muhammad, jangan ada salah kita dengan orang. Pertama sekali, nak tidur malam jangan bagi ada. Antara lain apa? Orang berhutang. Kita hutang orang, salah dengan orang. Maka sebab itu nak tidur malam, kalau kita ikut kitab Sirrus Salikin,
yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, masalah Sayyidina Muhammad, tidur malam ni kena tulis wasiat boh bantai. Apa nak wasiat tu? Perkara hutang. Kadang-kadang kita abang kat bini, dia tak apa nak bagi perhatian. Ni abang dah hutang ni, kedai tu tadi abang tak bayar. Nak bayar dia tak ada duit kecil. Akhirat balik kata esok mai. Kena habaq kat isteri kita. Kalau kita habaq mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tulis, dia lupa, dia nak tulis. Tulis ni buah bantai. Yang pertama sekali kita tidur malam tu kita tak lena juga kot. Pasal apa? Wasiat. Wasiat dikait dengan apa? Mati. Kalau jaga pagi esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok, jaga lagi. Alhamdulillah, hidup lagi. Tujuan tidur tu berwasiat sebab nak ingat pada mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Satu, jaga. Benda dengan orang, jaga. Hak kita kata ke orang, hak kita mengumpat dia, hak berhutang dengan dia. Beratnya berhutang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak akan sembahyang mayat orang yang berhutang. Zaman Rasulullah, Nabi lah yang menyembahyangkan jenazah para sahabat dan orang Islam ketika tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum Nabi kita sembahyang, soalan yang pertama Nabi tanya, ada hutang tak? Nah, abang kata berat sungguh hutang. Ada Rasulullah, aku tak sembahyang tak Rasulullah. Kalau Nabi tak sembahyang, ada orang nak sembahyang? Tak ada. Fahamnya, kalau Nabi tak sembahyang, tak ada satu orang pun akan sembahyang. Nabi sendiri pun tak sembahyang. Kami nak sembahyang apa? Di mana makam kita, kedudukan kita nak lebih pada Rasulullah? Berarti Nabi tinggal macam tu ya. Tak guna bila mana kita menyembahyangkan ke seseorang, kita berdoa dengan Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sedangkan dia masih belum selesai dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Nabi dengar ada orang yang bagi jaminan, Rasulullah hutang dia saya bayar. Baik, Nabi kata aku sembahyang. Tu nak abang. Jaga-jaga. Isteri kena tahu hutang-hutang kita. Kalau orang ni berhutang, sekalipun dia baik, dia orang masjid, dia tak akan lepas dengan Tuhan. Hatta kalau dia panggil ke medan jihad sekalipun, masalah Sayyidina Muhammad, untuk berjihad, dia tak akan diberi gelaran syuhada sekalipun dia telah mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sungguh. Itu pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang salahkan kita, hadis kita salah dengan orang. Yang kedua, orang salahkan kita. Orang yang salahkan kita, kalau kita tak maaf dia, kita pun masalah buat. Ada orang kata, aku nak buat salah dia ke aku nak bawa sampai depan Tuhan. Aku nak Tuhan hukum dia. Maknanya apa? Maknanya kita sendiri melambat-lambatkan perjalanan kita untuk masuk syurga Allah. Orang dah jalan pi habis dah, ni duduk tunggu daripada masyarakat lagi ikut turn. Sebab kita ada kes dengan orang yang kita tak maaf orang. Sebab itu khairut tabi'in Waisul Qarni rahimahullahu ta'ala, sebelum tidur malam dia kata macam ni, ya Allah Tuhanku, aku tak ada apa nak sedekah Tuhan, aku miskin, tapi jadikanlah sedekah aku maafkan salah orang. Sallallahu Muhammad. Maknanya Tuhan pada malam ni ada siapa yang salah dengan aku maaf semua. Ni nak tidur malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sifat orang soleh. Orang yang maaf orang ni Allah puji. Dalam Quran Allah sebut minal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang sifatnya menahan kemarahan dan memaafkan orang. Maka subhanallah, tidak ada sifat termulia melainkan memaafkan orang. Sebab itu adalah akhlak Allah. Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa kita sampai menyentuh inanas sama, menyentuh langit sekalipun dosa kita, kalau kita minta ampun, tetap Allah ampun. Huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu Tuhan yang maha penerima taubat, dan dia Tuhan yang maha mengasihani hamba-hamba dia.
Kalau kita minta ampun kat Tuhan, Tuhan ampun dosa kita. Kita ni kalau kita minta kat Tuhan, apa-apa pun permintaan, Allah akan kata labbaika ya abdi, ya hamba-Ku. Kita berdoa tu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, Allah bala labbaika ya abdi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, Allah bala labbaika ya abdi. Semua yang kita minta, semua Allah kata ya hamba-Ku. Labbaik itu mana ya. Bila pergi Mekah kita kata Allahumma labbaik. Sebab dipanggil hari itu oleh Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim panggil, semua kita duduk di alam roh pakat menyahut semua panggilan ke Kaabah tu. Siapa yang menyahut sekali akan pi sekali. Siapa yang menyahut dua, pi dua. Siapa menyahut 10 kali akan pi 10 kali. Allahu Akbar, Musa'ala Sayyidina Muhammad. No, macam tengok macam hak mutawif tu, no, lepas tak tahu berapa kali. Lepas menyahut panggilan Allah hari itu sampai pi setiap tahun sampai 2-3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita minta, Allah akan jawab labbaika ya hamba-Ku. Kecuali kita minta ampun. Kalau kita minta ampun, Allah jawab 3 kali. Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Allah 3 kali. Ya hamba-Ku, ya hamba-Ku, ya hamba-Ku. Berarti apa? Tuhan tunggu kita minta ampun ya. Tu dia kata huwa tawwab. Tuan-tuan, kata Uwaisul Qarni rahimahullahu taala, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan aku tak ada apa aku nak sedekah. Tuhan jadikanlah sedekah aku maafkan salah orang. Jangan ada satu orang pun malam ni Tuhan aku tidur aku tak maaf salah dia. Semua aku maaf salah dia. Barulah tidur kita tenang. Barulah kita boleh mimpi yang baik-baik. Barulah kita boleh mimpi jumpa Rasulullah. Barulah kita boleh mimpi ke Mekah. Barulah kita bermimpi-mimpi yang elok-elok. Sebab kita dah selesai dengan semua. Dengan Allah selesai, dengan orang selesai. Baik. Ada orang tuan-tuan dia macam ni. Maaf lah salah dia. Aku boleh maaf dia. Boleh maaf dia. Tapi aku nak Allah balas juga kat dia. Nak kata apa macam tu? Aku maaf lah. Tapi aku nak Allah balas juga kat dia. Balas tu tarik panjang. Tu mana apa? Berarti dia masih belum maafkan. Maknanya Tuhan tak payah balas ya Tuhan. Aku dah maaf dia. Ni sifat yang kita nak kena belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahawa unta ni yang pertama dia bersifat dengan sabar. Sebab sabar tu sifat Allah. Sabur. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, unta ni bersifat dengan cemburu. Dia tak boleh. Dia dilihat waktu dia bersama dengan isteri dia, ada orang tengok, dia kejar orang tu. Kalau tak dapat, dia cari. Kalau dia jumpa, dia bunuh. Tuan-tuan, apa maknanya? Itulah sifat Allah. Allah ni dia maha cemburu. Dia panggil ghuyur. Allah maha cemburu. Tuan-tuan, tuan ingat tak? Covid ni bukan main lepas sajak pergi Mekah ke? Tuan-tuan, no? Sajaklah punca dia. Bala Tuhan ni dia bukan turun kat sajak seorang. Hak bukan sajak pun kena juga. Berat tu, tuan-tuan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta, meletakkan hukum dia, jangan siapa duk langgar. Apa dia yang Tuhan cemburu ni? Pelanggaran hukum dia. Kalau benda tu haram, jangan duk langgar. Allah cemburu melanggar hukum dia. Tuan-tuan, macam kita. Isteri kita ni kita sayang. Soalan Sayyidina Muhammad. Apa perasaan kita kalau dia duk telefon dengan orang lelaki-lelaki lain lama? Tak ada perasaan kah? Soalan Sayyidina Muhammad. Tentu tak ada perasaan. Maknanya
dia menduakan kita. Tuhan ni, bila mana kita kata ada lagi yang boleh bagi rezeki lebih pada dia, tentu dia cemburu dia. Bila mana kita berharap kepada hal lain daripada dia, tentu cemburu dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh. Tuhan tak mau ada dua Tuhan. Aku saya Tuhan. Hak ni hukum aku. Jangan siapa langgar. Kalau siapa ikut hukum aku, dia hamba aku. Siapa ikut hukum lain, ni cemburu Allah. Allah kata, masalah Sayyidina Muhammad, hukum Islam mencuri potong tangan. Berzina direjam sampai mati kalau pernah berkahwin. Kalau masih belum kahwin, dirotan 100 rotan. Tiba-tiba pergi ambil hukum lain. Allah Maha cemburu. Tuan-tuan, lepas pada tu pun kita faham. Tu sifat unta. Bila Allah cemburu masalah Sayyidina Muhammad, contoh dalam zaman sahabat Rasulullah. Satu orang suami, dia balik-balik rumah, tengok-tengok isterinya bersama dengan laki-laki lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laki-laki itu apa dia buat? Dia membunuh orang yang bersama dengan isteri dia. Tak ada habis dah. Tak ada benda yang habis geram melainkan membunuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah Allah. Bila mana kita langgar hukum dia, pergi ambil hukum lain, kesimpulannya kita akan binasa. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenar-benarnya penyakit yang timpa kita ni sebab dosa kita. Satu alam ni mana ada negara yang menyalahkan hukum Allah? No, betul tak? Dalam alam ni mana ada negara yang menjalankan hukum Islam? Maka kita ambil hal lain, kita ikut. Maka pada yang kita kena hari ini sebab kita meninggalkan agama. Kita harap insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, penyakit ni akan segera berlalu. Tapi marilah kita pakat balik kat Tuhan balik. Kita kena rujuk kat dia balik. Jadi kita haraplah insya-Allah atau masa nanti akan adalah satu ajakan kepada mengajak seluruh umat Islam khususnya di Malaysia ni, marilah kita bertaubat, kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga satu masa nanti kerajaan sanggup untuk membuat satu peristiharan, marilah kita buat satu majlis taubat, dia panggil taubat perdana peringkat negara. Hari ni tak dengar cerita lagi. Benda ni kalau settle dengan Allah, maka terangkatlah penyakit ni insya-Allah. Tapi kalau kita masih belum selesai dengan Allah, kena bagi selesai. Begitu. Qala, banyak lagi perkara-perkara yang boleh dijadikan bahan pemikiran kita untuk membolehkan serta menyampaikan kita kepada mengenal Allah, seperti ruh manusia, ajal manusia, peringkat-peringkat hidup manusia dari lahir hingga mati seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.